Jerebu teruk dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 mengakibatkan 659 buah sekolah kerajaan ditutup hari ini. Ia membabitkan 452,535 orang pelajar. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan Sarawak mencatat bilangan tertinggi dengan 298 sekolah ditutup. Manakala di Selangor, penutupan meningkat kepada 201 sekolah. Teruk meningkat Negeri Sembilan 112 sekolah, manakala Putrajaya kekal 25 sekolah ditutup. Sementara itu di Perak, dua daerah yang terjejas iaitu Manjung dan Hilir Perak dengan masing-masing 14 dan 9 buah sekolah diarahkan ditutup. Penutupan dilakukan demi memastikan kesihatan murid, pelajar dan guru tidak terjejas. Dalam perkembangan berkaitan, 112 sekolah di Negeri Sembilan yang ditutup hari ini membabitkan daerah Port Dickson dan Nilai. Tinjauan kru kami mendapati ada pelajar yang telah datang ke sekolah pagi tadi diarah pulang ke rumah selepas penutupan dimaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Pagi tadi saya bangun macam biasa pukul 6 lah. Saya dah pakai baju sekolah. Datang sekolah tu ni sekolah sunyi je. Pakcik guide kata sekolah tutup. Pagi tadi saya bangun pukul 6. Lepas tu ayah saya hantarlah pergi sekolah. Saya tengok sekolah tutup. Lepas tu saya tanyalah pakcik guide. Lepas tu dia kata jerebu. Saya pun terkejut lah. Lepas tu saya tengah tunggu ayah saya ambil. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Pakaruddin Ghazali berkata, pihaknya kini terus memantau keadaan dan akan membuat makluman dari semasa ke semasa berhubung penutupan sekolah jika perlu. Kita beri tahu pada pengetua besar bila IPU melebihi 200, mereka akan maklumkan PPD ataupun jabatan untuk penutupan dan terus maklum kepada penjaga dan juga guru yang terlibat. Jadi kami di peringkat jabatan hanya memastikan ada laporan untuk kita rumuskan berapa sekolah yang ditutup dan berapa ramai pelajar yang terlibat. Ujarnya cuti itu tidak berganti, memandangkan guru hadir ke sekolah dan telah bertugas untuk menerima pelajar seperti sesi persekolahan biasa. Sebanyak 230,000 penutup hidung dan mulut akan juga diedarkan ke semua sekolah di Negeri Sembilan bagi mengurangkan gejala penyakit akibat jerebu. Dalam pada itu, IPU di Sri Aman Sarawak kekal dalam kategori bahaya hari ini. Menerusi laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara (APIMS), jam 6 petang tadi, IPU meningkat kepada 389 berbanding 367 jam 10 pagi tadi. 3 kawasan pula mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat. Kawasan terjejas ialah Sri Manjung Perak, Nilai Negeri Sembilan dan Kuching Sarawak masing-masing dengan bacaan 232, 206 dan 213. 30 lagi kawasan di Semenanjung Malaysia dan Sarawak berada dalam zon kuning iaitu tidak sihat. Operasi Pembenihan Awan atau OPA yang dijadualkan hari ini dan esok dibatalkan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jalan Simon berkata, pembatalan itu disebabkan keadaan atmosfera yang kering dan angin yang terlalu kuat. Kita memang telah buat semalam dan kita jangka hari ini dan esok kita juga akan laksanakan pembenihan awan di sekitar kawasan-kawasan yang API dia melebihi 200 di Semenanjung, terutamanya di kawasan Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Tetapi setelah kita lihat pagi tadi, kita dapati bahawa keadaan atmosfera kurang sesuai disebabkan terlalu kering dan juga angin di paras pembenihan awan itu terlalu kuat. Jadi kita batalkan. OPA seterusnya bergantung kepada keadaan atmosfera. Kesan jerebu di seluruh negara menyebabkan jumlah pesakit luar bagi kes berkaitan mata yang dilaporkan di 42 klinik awam meningkat sehingga 30%. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberi jaminan fasiliti kesihatan sentiasa bersiap sedia dalam usaha menangani peningkatan mendadak itu.
Ya, yang pentingnya kami ingin tegaskan bahawa fasiliti-fasiliti kesihatan, khususnya klinik-klinik kita, ya doktor ya, bersiap siaga untuk menangani peningkatan yang mendadak akibat daripada jerebu ini. Ya, itu yang telah kami bersedia dan dari masa ke semasa Ketua Pengarah Kesihatan DG akan membuat komunike ataupun komunikasi dalam FB-nya ataupun dalam press releases dia ataupun kenyataan akhbar beliau. Kebanyakan pesakit yang menerima rawatan adalah kanak-kanak dan orang dewasa serta pesakit yang mempunyai alahan seperti asma dan radang pada hidung. Pihaknya giat memantau penyakit yang mudah dialami oleh seseorang individu disebabkan jerebu. Sementara itu, Ketua Perkhidmatan Oftalmologi Kementerian Kesihatan, Dr. Nur Fariza Ngah memaklumkan kes rawatan mata direkodkan di Hospital Shah Alam meningkat sekali ganda daripada 40 kes sehari bulan lalu kepada 80 kes sehari. Dan kebanyakannya adalah lebih kepada alergi conjunctivitis. Alergi conjunctivitis adalah tidak berjangkit tetapi menyebabkan ketidakseselesaan, mata merah berair dan juga menyebabkan incidence of dry eye lebih meningkat. Jadi kita nasihatkan biasanya pesakit untuk memakai artificial tears dan kurangkan pendedahan kepada luaran lah. Beliau yang juga pakar perunding kanan dan Ketua Jabatan Oftalmologi Hospital Shah Alam Selangor menjelaskan, bekalan ubat mencukupi kerana pihaknya menyedari dan bersedia dengan masalah jerebu yang berlaku setiap tahun. Keadaan jerebu yang melanda negara masuk minggu ketiga hari ini di Lembah Kelang, IPU di beberapa kawasan menunjukkan bacaan tidak sihat. Namun yang menjadi persoalan, sikap penduduk yang seolah-olah tidak ambil berat dengan kesihatan sendiri walaupun berdepan persekitaran yang tercemar. Ikuti laporan wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Tinjauan sejak pagi tadi membawa saya ke sekitar Lembah Kelang termasuk Shah Alam Selangor. Selain bau asap, mata menjadi pedih, tekak sakit dan jarak penglihatan agak terhad. Di Johan Setia Kelang ini adalah antara kawasan di Selangor yang mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat sejak beberapa hari lalu. Melalui tinjauan kami pada hari ini mendapati penduduk di kawasan sekitar nampaknya tidak mengindahkan kesihatan mereka. Malah mereka tidak menggunakan sebarang penutup hidung dan mulut semasa menjalankan aktiviti seharian. Dan tinjauan kami juga mendapati terdapatnya pembakaran kecil dilakukan di sini walhal terdapat papan tanda yang melarang sebarang pembakaran terbuka dibuat di sini. Antara alasan mudah yang diberikan, rimas menggunakan penutup mulut dan hidung. Walaupun ramai sedar keadaan jerebu boleh mengundang masalah kesihatan. Saya pakai kadang kalau bercakap dengan orang, pelanggan macam tak dengar. Saya suara tak slow. Kadang-kadang saya rimas lah nak pakai tu. Kadang kalau pakai, dia cakap sesak nafas lah. Lagi macam sesak nafas. Ada apa-apa kesan tak? Macam sakit batuk ke batuk ke? Sebab lama kan dekat luar ni dia ke? Batuk ada. Batuk sesak nafas sikit lah. Itu je. Dah berapa hari ni? Ni macam dah dekat seminggu dah ni kot. Awak tak pakai face mask ni? Saya ada face mask saya tu sendiri tapi masak kan apa? Nak bila dah lama-lama pakai tu macam sesak pula nafas tu. Jadi saya tak pakai. Ada yang saya temui nyata kurang peka mengenai kepentingan penutup mulut dan hidung. Dah ada face mask ke macam mana? Ni penutup masa akan pakai. Ada? Ada. So kenapa dia tak nak pakai? Tak suka pakai. Dia tak nampak jalan lah. Bekat sangat dia punya. Dah berapa hari dah macam ni? Dekat seminggu lebih jugalah. So, sepanjang jerebu ni adik ada rasa sakit ke apa batuk ke? Sakit tekak je. Dah berapa hari tu? 3 hari ni. Sebab banyak duduk kat luar lah. Pusat jagaan kanak-kanak antara yang turut terjejas. Operasi terpaksa diteruskan namun sentiasa cakna dengan keadaan semasa bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku. Daycare hari ni kita orang terpaksa buka sebab kesian dekat parents yang nak hantar anak tapi tak tahu kat mana. So kita orang terpaksa buka lah. So yang sekolah biasa kita orang tutupkan. Buka hanya untuk pelajar daycare dengan transit sahaja. Yang mana yang ada adik-beradik, ada abang dia yang sekolah rendah, so pun dia orang hantar kat sini juga.
Nur Fazila Muhammad Sahir melaporkan. Di Melaka, antara negeri yang menjadi tumpuan pelancongan negara, pendapatan pengayuh beca turut terjejas akibat jerebu. Cuti umum dan hujung minggu yang panjang baru-baru ini juga diakui kurang membantu memandangkan tidak ramai pelancong mendapatkan khidmat mereka. Pendapatan mereka merosot antara 30 hingga 50%. Hujung minggu memang kita tunggulah. Kita nanti pelancong dari luar kan, dari luar negara, luar negeri semua. Tapi dengan cuaca akibat jerebu macam ni, kita terpaksa tunggu lama. Macam dalam 1 jam tu mungkin dapat 1 trip ke 2 trip ke kan. Jadi dengan cuaca jerebu ni menjejaskan jugalah pendapatan ekonomi dengan pelancongan. Ada menjejaskan lah, itu kita tak nafikan lah. Sebab apa, kadang-kadang pelancong ni datang, dia lihat apa yang keadaan sekarang, dia pun rasa risau untuk naik beca sebab dia kesian pada pengayuh beca. Terutamanya pada orang-orang lama lah. Macam kita anak-anak muda yang baru ni kira okey lagi. Cuma yang pada orang-orang lama tu, pada saya mungkin dia pun kesian nak naik dengan keadaan cuaca. So dia mungkin just datang tengok, ambil gambar kat atas beca. Mungkin ada sumbangan ikhlas pada dia orang, itu je yang kita terima.